menunaikan solat menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, berada di dalam satu taman daripada taman-taman syurga. Jadi malam ini adalah malam permulaan kita untuk kita sama-sama bermuzakarah, sama-sama kita menajak untuk mengambil maklumat dan juga pengetahuan berhubung dengan suatu maudhu yang sangat penting dalam Islam, itulah berkenaan dengan solat. Jadi kita telah berbincang dan kita mencadangkan insya-Allah kita akan berpandukan kepada satu kitab yang pada asalnya kitab ini telah dikarang oleh seorang ulama Nusantara yang terkenal, ialah Al-Marhum Syekh Daud Abdullah Al-Fatani. Nama kitab dia Muniyatul Musalli. Dan kitab ini adalah suatu kitab yang sangat terkenal, masyhur bagi mereka yang mempelajari ilmu berkenaan dengan solat, terutama di pondok-pondok. Dan suatu kajian yang pernah dibuat oleh seorang pengkaji, Ustaz Wan Muhammad Sahir. Dia kata semua pondok dan rumah guru-guru agama yang dia pernah lawat, baik di Petani, baik di Malaysia, baik di Brunei, baik di Singapura, baik di Indonesia, banyak pondok dan pesantren pasti ada kitab Muniyatul Musalli ini, karena ia menjadi rujukan utama kepada pengajar-pengajar dan juga pelajar-pelajar di dalam pesantren dan pondok-pondok agama berhubung dengan bab solat. Ini adalah bab fiqh. Ini yang ada di tangan saya ni besi Jawi. Yang ada kat tuan-tuan tu besi Rumi. Tapi biasa sama. Sama ni cuma dia buka belakang ni. Dia punya bahasa dia sama, bahasa Melayu. Dan dia telah pun dipermudahkan secara transliterasinya oleh Ustaz kita, nama Ustaz Abdul Ghani Jabal Al-Maraqi. Dia asalnya Bukit Merak. Ustaz Abdul Ghani Bukit Merak, Kelantan. Tapi dia tukar di dalam bahasa Arab, Bukit tu Jabal Merak tu dia tulis tak tahu nak tukar apa, dia Al-Maraqi. Kalau tanya Arab Al-Maraqi tu dia pun tak tahu. Jadi untuk itu kita sebagai permulaan kepada bacaan kita, kita nak buka kitab ni, mari sama-sama kita nak ajarkan umur kitab kepada pengarang, penulis kepada kitab Muniyatul Musalli ini, iaitu Marhum dan Syekh Daud bin Abdullah Al-Fatani. Kita baca umur kitab dengan penuh hati, dihadiahkan kepada Marhum Syekh Daud Al-Fatani. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik, kita baca daripada depan kali yang Qasmah Mula tu. Selepas daripada tulis cetak Qasmah Mula ataupun start profil penterjemah, ada kan? Ada. Okay. Nama yang menterjemahkan daripada kitab, daripada bahasa Jawi Petani kepada bahasa Malaysia adalah Ustaz Abdul Ghani Jabal Maraqi. Nama sebenarnya adalah Ustaz Abdul Ghani bin Muhammad, kelulusan daripada Sarjana Muda Bahasa Arab dan Tamadun Islam UKM, Sijil Tinggi Kolej Islam Malaya Putrajaya, Diploma Pendidikan Kolej Islam Malaya Putrajaya dan Pak Sanawi Ma'had Muhammadi Kota Baru Kelantan.
Pengalamannya adalah pegawai penerangan Jabatan Hal Ehwal Khas Kementerian Penerangan, guru agama Sekolah Menengah Kerajaan Persekutuan 31 tahun, penceramah motivasi, mengajar agama dan tazkirah di Madrasah dan Surau, pendakwah sukarela. Dan dia telah pun juga menerjemahkan beberapa kitab, utamanya kitab Muniyatul Musalli. Yang kedua, risalah Bahjah Mardiyah. Bahjah Mardiyah ni ada di belakang kitab ni. Ada nanti kalau kita habis soal kita akan terus sambung dengan Bahjatul Mardiyah. Kemudian dia juga telah terjemah panduan belajar menurut kaedah Islam dan juga mengkira ilmu akidah. Jadi terima kasihlah kepada Ustaz ni kerana dia telah membawa satu edisi Jawi Melayu Malaysia kepada kita boleh nak baca hak lama tu, tapi dia lambat sikit. Zaman lah semua orang nak laju-laju kita baca ni supaya mudah difahami, dapat kita ambil manfaat dengan segera. Ini adalah kitab yang bernama Muniyatul Musalli. Betul lah? Ada tulis. Kalau dia tulis Rumi, dia je siap lah, M-U-N-Y-A-T-U-L. Kalau dia tulis Arab ataupun Jawi, Mim Nun Ya Tak Marbuta. Yang ni kita kena baca bagi betul-betul. Kadang-kadang ada orang kita pergi baca Maniyah, dia sebut Muniyah, Muniyah Al-Musalli. Makna Muniyah itu adalah harapan, cita-cita, kehendak, hasrat orang yang bersembahyang. Jadi dia, orang yang sembahyang dia nak macam mana? Ini diceritakan dalam ni, supaya setiap musalli itu hasrat dia sembahyang mesti Allah Ta'ala terima. Nak bagi Allah Ta'ala terima, memastikan sembahyang kita itu adalah sembahyang yang sahih dan betul mengikut kehendak syarak. Itu tujuan yang mengutak yang menjatuh. Diterjemahkan daripada kitab Muniyatul Musalli yang melengkapi akan masail ad-durar wal-la'i karangan al-alim, iaitu Tuan Syekh Daud bin Abdullah Al-Qahtani, ghafarallahu lahu, amin summa amin. Dan pada akhir kitab ini adalah satu risalah yang bernama Bahjah Mardiyah. Ujung kitab ini ada lagi satu risalah namanya Bahjah Mardiyah, diterjemahkan daripada satu risalah yang dinamakan Al-Bahjatul Mardiyah. Di Bahjah Mardiyah ni adalah translate daripada Al-Bahjatul Mardiyah, mana dia daripada Jawi lama kepada Jawi Melayu, bahasa Malaysia. Pada bicara muwafiq dan takhalluf makmum akan imam. Macam cerita tentang muwafiq takhalluf imam. Kita nak sembahyang jemaah, baik-baik imam sembahyang dah, macam mana keadaan dia berlaku. Kita masuk takbiratul ihram, imam nak sudah rokok dah, ataupun imam duduk tengah rokok dah, kita dan rokok dengan dia ke tak dan ke kadar dan setengah mana. Itu dibicarakan dalam Al-Bahjatul Mardiyah. Habis kita ini kita sambung insya-Allah. Oleh terjemah Syekh Daud bin Abdullah Al-Qahtani Al-Mazkur, sama juga karangan daripada Syekh Daud bin Abdullah Al-Qahtani. Radhiyallahu lahu, isi bahasa Malaysia. Kita nak baca kitab ni, kita nak baca kitab Muniyatul Musalli. Tapi kita baca dulu besi dia yang dalam bahasa Melayu, lepas tu ditranslatekan ke dalam bahasa Malaysia. Bismillahirrahmanirrahim. Kumulakan risalah ini dengan nama Allah yang amat murah, lagi amat mengasihani sekalian hamba-Nya yang mukmin di negeri akhirat. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi ja'ala as-salata tariqatan muttaqin wa ja'ala fiha qurrata 'aini sayyidil mursalin wa ruknan min arkanid din wa ja'ala fiha jannatal 'ajilati lil muhibbin wa ma'dina asraril 'ashiqin. Segala puji bagi Allah, Tuhan sekalian alam, Tuhan yang menjadikan sembahyang 5 waktu itu salah satu daripada rukun agama dan jalan bagi orang yang patuh dia
menjadikannya sebagai buah hati bagi pemimpin sekalian Rasul, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dapat menyejukkan mata hatinya ketika ia bersembahyang dan menjadikannya sebagai syurga segera di dunia ini, yang dapat memberi kepuasan nikmat kepada orang yang mengasihi Tuhannya, serta menjadikannya sebagai tempat mencari gali segala rahsia dan keajaiban bagi orang-orang yang asyik meridui Tuhannya. Itu bahasa Melayu dah, no? Bahasa Malaysia, bahasa Malaysia lah, bukan dulu ni. Dan itu adalah terjemahan kepada hak bahasa Arab dalam versi Arab. Jadilah dia terjemah ke bahasa Malaysia. Kita lah ni dah pun sementara nak habis titik tu satu ayat dah. Kita dah sampai dia dah cerita, kata dia nak mula-mula nak puji Allah. Alhamdulillah, pasal Allah Ta'ala telah jadikan solat, sembahyang ini macam mana? Salah satu daripada jalan dan cara hidup orang-orang mukmin. Mana Allah Ta'ala dipuji oleh musannif ini kerana ambil solat itu untuk kita cam cara orang Islam tu adalah sembahyang. Lepas tu cerita lagi, dengan Allah Ta'ala menjadikan solat itu adalah penyejuk mata Nabi. Nabi jadi lega, seronok, segar, selesa dengan cara solat. Itu dia panggil qurrata ain. Qurrata ain sayyidul mursalin. Semua ni puji sebab Allah Ta'ala jadikan solat ini satu benda yang istimewa. Jadikan solat ini sebagai tempat yang kita boleh cam orang Islam. Jadikan solat ini sebagai penyejuk mata Nabi. Jadikan solat ini sebagai satu rukun daripada rukun-rukun agama. Dan dalam solat ini juga Allah Ta'ala telah menjadikan jannatul ajilah lil muhibbin, iaitu syurga segera. Kalau kita rasa solat itu telah pun menjadi penenang kepada hati kita, solat itu telah pun menyejukkan perasaan kita, sampai satu ketika kita akan rasa solat ini juga lah seperti mana kita duduk dalam syurga dah. Maka ketika itulah sampailah rasa manisnya kita bersolat. Dan benda ini telah pun berlaku kepada Nabi SAW. Itu yang dipuji oleh musannif ini, kerana solat itu juga jadi syurga segera, no? Macam kita tak ada nak pergi suruh mamak goreng mi, kita ambil mi segera jadilah, kan? Kita duk tunggu syurga di akhirat nanti lambat lagi, macam mana dia rasa lega kerana berehat dalam syurga. Maka solatlah untuk kita rasa sikit-sikit macam mana tenangnya berada dalam syurga. Dan benda ini telah pun dialami oleh para salafus salih. Baik. Dan juga solat ini juga Allah Ta'ala telah jadikan dia sebagai tempat mencari gali segala rahsia dan keajaiban. Ma'dan, tuan-tuan kalau baca bahasa Arab ni nama ma'din ataupun ma'dan ini macam harta karun ada dalam bumi. Tempat kita cari segala rahsia Allah Ta'ala berada dalam solat. Dengan solatlah Allah Ta'ala akan bagi kepada kita ketenangan. Dengan solatlah kita akan bermunajat, berjumpa dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dengan solatlah kita akan ada networking yang berterusan dengan Allah. Dengan solatlah dia akan menambah kekuatan kepada jiwa kita. Jadi solat ni adalah tempat untuk kita meneroka alam yang ada segala keajaiban yang kita tak tahu di Quran semua. Dia dikarang oleh bukan Islam. Jadi bismillah, alhamdulillah, salawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa ba'du fa'lamu ya ma'syaral muslimin, waffaqana Allah wa iyyakum wa alhamana rushdana wa a'adana min
syarri anfusina, dan seterusnya. Mana selepas daripada bismillah, alhamdulillah dan selawat, seterusnya, para muslimin yang dirahmati, sedarlah bahawa kita ini diberi kefahaman oleh Allah dan dianugerahkan kecerdikan serta dilindungi dari kejahatan diri kita. Yang ni dia buat dalam bentuk ayat ataupun kenyataan, tetapi sebenarnya musannif menghendaki doa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk Allah Taala kurniakan taufik petunjuknya kepada kita dan mengilhamkan kepada kita petunjuk yang betul. Walaupun disebut dalam bentuk ayat, tetapi sebenarnya itu adalah doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa a'adzana min syarri anfusina, dan moga-moga Allah Ta'ala melindungi kita daripada kejahatan diri kita sendiri. Sangat penting lah. Kadang-kadang orang tak jahat, yang jahat kita, hati kita. Jadi kita minta Allah Ta'ala tolong kita, bantu kita untuk selamat daripada kejahatan diri sendiri. Okey, habis. Inna salata imaduddin wa ajallu mabani al-islam al-khamsi ba'da ash-shahadatain wa mahalluha min ad-din mahallur ra'si min al-jasad fakama annahu la hayata liman la ra'sa lahu fakadzalika la dina liman la salata lahu kadzalika warada fil akhbar. Sesungguhnya sembahyang 5 waktu itu adalah tiang agama. Ia merupakan rukun Islam yang terbesar selepas mengucap 2 kalimah syahadah. Kedudukannya dalam agama sebagai kepala bagi badan, sebagaimana orang yang tidak berkepala tidak dapat hidup, demikian juga orang yang tidak bersembahyang dikira tidak beragama. Bukan senang. Demikian menurut beberapa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nombor 1, Nabi kata, inna salata imaduddin, sesungguhnya salat itu adalah tiang agama. Dalam hadis yang biasa kita dengar, Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut buniyal islamu ala khamsin, ya. Dibina Islam di atas 5, ya. 5. Wa ajallu mabani al-islam al-khamsi, Islam dibina atas 5. Yang pertama syahadatain, 2 kalimah syahadah, iaitu syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Mengucap 2 kalimah syahadat ni wajib ni bagi orang Islam. Nak sah Islam dia 5 ni dulu kena kemah dan betul. 1, syahadah. Alhamdulillah kita kata belakang kan, syahadat la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Yang kedua, wa iqamus salat, mendirikan solat. Ni yang cerita bahawa dengan solat itu Islam seseorang akan menjadi kukuh dan kuat, kerana Islam dan solat itu adalah tiang. Kita sebut, Nabi sebut bunia tu dibina. Makna Nabi kata kita orang Islam ini adalah seumpama suatu binaan, ya. Orang nama Muslim mesti dia berjalan bersama satu binaan yang namanya Islam. Bagaimana Islam itu terbina atas diri dia? Berdasarkan kepada 5 asas yang utama: syahadah, salat, sembahyang, puasa, zakat. Daripada 5 ni, Nabi keluar pula solat itu jadi tiang kepada binaan itu.
Jadi binaan Islam kita itu akan jadi cantik, kukuh dan kuat dengan kuatnya tiang yang kita buat. Di tiang kita kena kukuh sungguh lah. Kalau kita buat binaan, buat surau ni sudah lah. Cuba buat surau kita naik dinding saja, tiang tak sahabat. Jadi dia nak. Bawah ni foundation ni kita bubuh konkrit, kuat, kemah, kabin, besi semua. Tapi tiang dia tak kemah. Yang kuat nanti asas ni sahaja, tetapi binaan kita akan untung. Bukan takat ribut, angin biasa pun sudah, dia goyang. Jadi solat inilah yang akan pelihara dan kukuhkan binaan Islam sendiri. Sebab itu dalam banyaklah mungkin lepas ni kita jumpa ayat-ayat Nabi, ayat-ayat Al-Quran, antaranya innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya solat itu akan mencegah seseorang daripada melakukan keburukan dan kemungkaran. Untuk mencegah Islam yang utuh, kuatkanlah tiang-tiang yang ada. Dan Nabi dah cerita as-salatu imaduddin, salat itu adalah tiang agama. Dan itu satu cerita. Yang kedua, dia adalah rukun Islam yang terbesar selepas 2 kalimah syahadat. Yang ketiga, kedudukan dalam agama, kedudukan solat dalam agama Islam ni macam kepala bagi badan. Kalau orang buat ibadat ni mudah supaya kita tahu orang hidupnya elok dan sempurna kalau ada kepala. Tak ada kepala boleh hidup? Tak ada. Orang tak ada kepala, dia panggil apa? Acik? Tak, orang tak ada kepala. Zombie ya? Hidup tapi jadi macam tu, akibat dia apa? Orang lari kan? Tak boleh duduk kawal sekali kan? Dia nak kata, kalau kata Islam, Muslim tak semayang, Muslim tak semayang, jadi apa? Macam jadi hantu dia. Kita berasa dari segi pergaulan manusia biasa macam tu, tetapi ukurannya di sisi Allah, itulah nilai dia. Seperti badan dan jasad kita yang tak ada kepala. Kalau tak ada tangan, orang hidup lagi. Ya. Orang hidup lagi, tak ada kaki, sebelah 2 belah hidup lagi. Ada yang tak ada kaki, hidup lagi. Tak ada kepala. Macam itulah kalau kata nama Islam, nama Muslim, tak solat, tidak ada harga di sisi Allah. Hak solat pula, solat dia macam mana, sah ke tak sah? Solat yang disembahkan setiap hari kepada Allah Ta'ala itu, adakah ianya ada nilai? Adakah ianya betul? Adakah ianya dikira sah dari segi syarak? Sebab itulah kita ni teruk-teruk dah, duk mayang teruk lah, walaupun tak selama. Jadi kita nak pasti bahawa usaha kita yang setiap hari, setiap malam itu Allah Ta'ala tu ni kata betul, ya duit, tak apalah lah. Jadi itu yang kita kata, kita kena baca betul-betul lah kitab ni, insyaAllah kita akan jumpa lah macam mana nak menunaikan solat dengan betul. Demikian juga orang yang tidak bersembahyang dikira tidak beragama. Dan benda ni bukan dia kata saja, ada dalam hadis-hadis Nabi SAW disampaikan kepada kita untuk kita sedar. Ja'alana Allahu wa iyyakum minal muhafizin 'ala as-salatil muqimin lahal khashi'in fiha ad-da'imin 'alayha. Fabidzalika amara Allahu 'ibadahu al-mu'minina fi kitabihi wa bihi wasafahum faqala, Allah Ta'ala telah menjadikan kita orang-orang yang sentiasa mengekalkan sembahyang 5 waktu dan mendirikannya dengan khusyuk serta mengekalkannya. Bila selesai satu sembahyang, ingin mengerjakan sembahyang yang lain pula. Dengan cara itulah Allah menyuruh sekalian hamba-Nya yang mukmin dalam kitabnya. Dengan itulah Allah menyifatkan mereka dengan firman,
hafizu 'ala salawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Peliharalah sembahyang 5 waktu dan sembahyang wusta, serta dirikanlah dengan penuh taat untuk Allah. Ayat 238 surah Al-Baqarah. Sembahyang 5 waktu adalah sembahyang fardu yang 5, iaitu Zuhur, Asar, Maghrib, Isya dan Subuh. Setiap orang Islam tidak dibenar meninggalkan semua sembahyang ini, walau dengan apa cara dan keadaan sekalipun, selagi dia beragama Islam dan berakal, tidak kira betapa lemah dan berat sakitnya walaupun hampir mati. Satu kenyataan. Musannif ataupun Tok Guru kita ni mintalah Allah Ta'ala jadikan kita ini di antara orang-orang yang menjaga solat. Jaga solat ni maknanya dia sangat berhati-hati dalam hidup dia sehari-hari. Dia tahu nak adjust, nak bajet masa dia, masa bila dia nak kena berhenti daripada kerja, masa bila dia nak kena berhenti sat daripada buat apa-apa, kerana dia sangat-sangat nak jaga solat dia. Dia tidak akan solat secara tergesa-gesa, dia tidak akan solat lambat, dia tidak akan solat secara tidak sempurna dari segi pakaiannya, dari segi tempatnya, dari segi wuduknya, dari segi cara mengerjakan solatnya. Itu namanya al-muhafizina 'ala salat. Dan al-muqimina lahal khashi'in. Kalau kita minta juga Allah Ta'ala jadikan kita ini orang yang dirikan sembahyang secara khusyuk, bukan sembahyang saja, bukan takat awal waktu saja, bukan takat mai jemaah saja, tapi khusyuk juga. Kita minta Allah Ta'ala tolong kita. Dan ad-daimina 'alaiha, kena kekal macam tu sampai mati. Baik. Lalu Allah Ta'ala mewajibkan kita salat. Kalaulah orang tanya kita, mana dalil wajib sembahyang? Kita ni orang Islam, sembahyang. Lepas tu orang tanya, ada dalil ke ni wajib sembahyang? Orang tu tahu dah saja nak tanya kita buatlah ayat Quran ni. Ni dia arahan Allah. Apa dia? Hafizu 'ala salawati was salatil wusta. Tuan-tuan yang belajar bahasa Arab, hafizu adalah fi'il amar. Kalimah ini Allah Ta'ala bermain menggunakan kalimah arahan. Hendaklah kamu memelihara. Ya? Apa dia? 'Ala salawat, ialah sembahyang yang 5. Inilah dalilnya. Baik. Musannif ni cerita lagi. Dia kata yang 5 tu adalah Zuhur, Asar, Maghrib, Isya, Subuh. Setiap orang Islam tidak dibenar meninggalkan semua solat ini. Tak boleh. Dia arahan Allah yang qat'i, putih-putih. Tak ada nak nego-nego. Dulu adalah cerita masa Allah Ta'ala bagi arahan kepada Nabi masa Isra' Mi'raj 50 kan. Masa tu, zaman tu ataupun semasa itu ada hikmah yang tersendiri Allah Ta'ala bagi boleh dibincangkan. Jangan sekali daripada 50 tolak 5, tolak kurang tinggal 5 ni tak nak nego lagi dah. Kecuali rukhsah. Rukhsah adalah keringanan diberikan kepada orang yang musafir. Dia boleh himpun. Bukan kata rukhsah tu pakai tak payah buat terus tak. Baik. Walau dengan apa cara dan keadaan sekalipun tak boleh tinggal selagi dia agama Islam dan berakal.
Akal ni ada tak ada? Kita tahu. Kita yang boleh ukur. Orang lambat sikit dah bukan tak boleh. Dia boleh hantar pergi hospital atau tes akal lah. Tapi kita selagi Islam, selagi ada akal dan kita sedar, wajib sembahyang. Tidak kira betapa lemah dan berat sakitnya, walaupun hampir mati. Yalah. Sebab itulah sembahyang ni mula-mula Ta'ala suruh diri kan. Kita cerita alhamdulillah tazkirah tu saya cerita. Berdiri, Ta'ala berdiri, duduk. Tak ada duduk atas lantai, duduk atas kerusi. Okay. Antara duduk atas kerusi dengan duduk atas lantai ni, ada orang tanya pula. Nabi bagi sembahyang duduk, tapi duduk atas lantai. Lah dia orang duduk atas kerusi boleh ke tak? Allah. Tak ada dulu duduk atas kerusi. Pasal duduk atas lantai dia boleh sujud terus kan. Duduk atas kerusi tak boleh tepi. Boleh ke tak? Boleh lah tuan-tuan. Berdiri, duduk atas kerusi, duduk atas lantai, tidur. Dah tak erat tidur. Bergerak, nak bergerak masa tidur tak boleh. Mata, syarat mata. Mata tak buka, hati. Solat wajib dilaksanakan pada keadaan mana sekalipun, walaupun hampir mati. Sebab itulah kita cerita dulu, semasa perang sekalipun, perang belum duduk Malaysia, kena solat. Apatah lagi kalau sekadar naik bas ekspres. Dia naik bas ekspres ni ramai lah tu. Tak ada. Lepas tu ada cerita Taman Tok Wali ke semua dulu kan. Kalau dia nak sembahyang, dia hambat kat driver tu ustaz dia sembahyang. Kalau ada tali lah, dia lambat kan. Kalau pergi bayar saya tinggal. Nampak pergi dia sembahyang. Start tak boleh. Sampai tak boleh bayar sampai habis pun bayar. Start tak boleh. Kita nak try boleh lah. Bila ni kan, dalam ni kita naik bas ni sat lah. Lepas pula malam lah, ke-12 lah. Kalau pergi Kuala setakat pergi Kuala. Dan kita kena bajet hidup kita ini dalam apa keadaan sekalipun, untuk kita ni tidak terlanggar dan susah nak buat sembahyang ya. Kalau nak bas, nak pergi Johor ke, nak pergi Singapura ke, contohnya kan, masa tu kita tahu lah bas ni jenis nak Cina tak berhenti lah kan. Kita tahu lah, kita duduk celapak naik carilah ada susah kita. Di zaman lah insyaAllah banyaklah kemudahan. Tunggu kita nak keluar, minta ke tak abang kat driver bagi saya nak sembahyang. Walaupun hampir mati nak mati dah ni kita masuk hospital. Pasal apa? Demam lah, ayak kurang badan kecil ni tak larat. Pergi masuk hospital, cucuk kurang apa nama 2-3 botol nak lega lah. Tapi kena tidur lah semalam. Besok subuh tak fikir lah. Pasal apa? Payah. Ni balut tangan cucuk ni payah. Padahal saya pergi 10 dah kata boleh balik rumah lah. Kata payah. Kita kena ukur keadaan diri kita sendiri dan kena tahu bahawa itu adalah tanggungjawab yang kena langsai. Tak boleh hutang. Kena cash. Nak hutang juga, maknanya kita tak ikutlah apa yang Allah Ta'ala suka. Nak buang sulak-sulak stokin apa payah Allah jadi apa pun usaha yang kita buat, kita tengoklah kenyataan ini bahawa perlakuan kita ini mestilah jaga solat kita. Pasal dia datang dengan firman Allah menggunakan kalimah hafizu. Contoh pernah dengar hafiz, al-hafiz. Kita dengar al-hafiz itu hafaz. Al-hafiz kalau dalam bahasa Arab hafizah maknanya jaga, pelihara. Untuk solat pun Allah Ta'ala sebut hafizu. Hendaklah kamu semua jaga
solat. Bukan setakat dia suruh solat kan. Jaga. Ha? Jadi bukan setakat naik kereta, naik pergi betul. Dengan naik kereta Allah mudah tak boleh. Bukan setakat solat, tapi jaga solat kamu. Itu maksud dia. Ini bukan semata-mata kita buat sekadar melepaskan batuk di tangga macam tu, tetapi menunaikan dengan penuh tertib dan sah di sisi Allah. Satu, Allah Ta'ala suruh jaga as-salawat yang 5, was-salatil wusta. Dia buat yang khas tentang as-salatul wusta. Apa dia salat wusta itu? Sembahyang wusta adalah sembahyang asar. Ulama tafsirkan kepada kita, yang maksudnya as-salatul wusta adalah salat atau sembahyang asar. Disebut secara khusus di sini kerana kelebihan dan kemuliaannya berbanding dengan sembahyang lain. Sebab turun ayat ini ialah untuk memudahkan orang-orang Islam bersembahyang tak kala takut. Tak kala takut. Ini kata ada dalam Quran cerita ataupun kaifiyat cara-cara salatul khauf, sembahyang masa kita takut. Ini cerita. Menurut satu cerita, orang-orang Islam bersembahyang zuhur bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam satu peperangan menurut cara biasa. Cara biasa sembahyang semua, sembahyang bersama Rasulullah, maknanya sembahyang Jumaat, sembahyang zuhur secara berjamaah di tengah perang ni, ya. Bukan aman macam kita ni tak. Tengah perang pun orang Islam ni akan berjamaah bersama dengan Nabi. Dan masa tu orang Islam ni sembahyang zuhur secara berjamaah macam biasa lah, macam kita sembahyang. Orang-orang kafir musyrik berada berdekatan dengan orang-orang Islam, melihat mereka bersembahyang. Bila selesai sembahyang, ada orang musyrik berkata, jika kamu gertak, dia tak kena gerpak macam gempak. Jika kamu gertak mereka dalam sembahyang nanti, tentu kamu dapat mengenalkan mereka. Manakala yang lain pula berkata, sesungguhnya bagi mereka sembahyang selepas ini adalah terlebih kasih daripada bapa dan anak-anak mereka. Sembahyang yang dimasukkan itu ialah sembahyang asar. Bila ceritanya macam ni. Pasal apa Allah Ta'ala sebut salatul wusta secara khusus? Ada yang sebut dah, hendaklah kamu jaga sembahyang 5 waktu, wassalatul wusta, dan juga sembahyang asar. Tadi 5 waktu kali asar lah, tapi sembahyang asar sebut sekali ni. Pasal ada ceritanya. Sebab turun ayat ini adalah semasa dalam satu peperangan Nabi SAW solat sama dengan sahabat-sahabat secara berjamaah. Masa dia bersemayang tu, orang musyrik duduk tengok, tapi dia pun tak berani dekat, dia tak tahu ni bersemayang ni pukul, baru tengah bagi taklimat ke, tengah bincang apa ke, tapi duduk nampak. Bila sekali dia kata, lepas ni sekali lagi dia buat dia tu, dia try apa ni, kalau dia gempang, kalau dia takut, maknanya boleh lah, dia kata. Dengar benda tu, para sahabat ni langsung tidak ada rasa takut dan keluh kesah. Bahkan bagi mereka, saat lagi aku nak sembahyang macam tu juga. Mana saat lagi lepas sembahyang zuhur dia sembahyang asar lah. Jadi itulah cerita dia. Sebab turun ayat ni, kenapa sembahyang asar tu disebut, supaya orang Islam saat lagi akan gemar lagi dan lebih memelihara sembahyang asar, walaupun masa itu nyawa terancam, ya. Walaupun nyawa terancam. Ini juga kita kena ajak kepada sahabat-sahabat kita yang duduk dalam askar. Yang duduk dalam askar, aku pernah jadi askar, tak ada pegawai tentera lagi macam tu.
Siapa yang jadi pegawai tentera ni belajarlah sembahyang khauf, salatul khauf. Kita tak tahu bila kita nak guna benda tu. Yang kita tahu secara tak perang pun tak sembahyang, tak masalah. Tak mau perang lagi lah tak sembahyang. Saya pernah masuk askar. 5 tahun. Askar ya, tengok. Tapi latihannya macam orang lain kan. Uniform pun ada lagi kat tangga kan. Tak tangga dia tak sembahyang. Kalau tak sembahyang tak pakai kan. Kita tengok cara hidup dia, bukan masalahnya. Masalah dia tidak ada pendedahan. No? Tak dibuat, tak diajak, tak diceritakan, tak diberat. Masa waktu sembahyang, kalau sembahyang, tak sembahyang untuk tampak tanggung diri. Tak tahu tanggung tu kena kapten tu. Pegawai pemerintah itu benar. Baik. Jadi bagilah sedikit pendedahan bahawa sembahyang ini walaupun dalam perang wajib, ya, tambah dalam perang. Lalu malaikat Jibril, cerita lagi, turun menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan membawa kaifiat sembahyang syiddatul khauf, iaitulah cara-cara sembahyang bersangatan takut. Oleh itu, renungilah betapa besar kelebihan dan kemuliaan sembahyang asar, sehingga kan orang kafir pun turut mengetahuinya. Baik, sembahyang khauf ini atau syiddatul khauf ada cara dia. Jadi kalau kita nak belajar, nantilah kita belajar sembahyang cara aman ni dulu. Belajar cara aman ni lebih betul kita sembahyang khauf, solat khauf. Penting tak lah. Kalau kita ni tak tahu, so nak ajak anak kita pun tak tahu. Akhirnya benda ni tak tahu. Tengok dalam Quran ada, buat macam mana tak tahu. Ada kaedah dia. Lepas ni kita belajar lah, kalau rumah panjang lah. Dan ni kita sembahyang cara aman lebih cukup tu. Firman Allah, munibina ilaihi wattaquhu wa aqimus salata wa la takunu minal musyrikin. Wahai orang-orang mukmin, kembalilah kepada Allah dan patuhlah kepadanya, dan tetapkanlah dalam mengerjakan salat menurut rupa bentuk yang disuruh oleh Allah Ta'ala, dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang mempersekutukan Tuhan. Surah Ar-Rum. Dan firman-Nya lagi, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu berjaya, yaitu mereka yang khusyuk dalam sembahyangnya hingga akhir ayat ni lah. Ayat ni panjang, cerita tentang kejayaan orang-orang mukmin itu. Sifatnya apa dia? Nombor 1, nombor 2, nombor 3, 4. Salah satu daripada orang mukmin yang berjaya ialah yang khusyuk dalam sembahyang. Dan firman-Nya, walladzina hum ala salawatihim yuhafizun. Dan mereka yang tetap memelihara sembahyangnya. Ayat 9 surah Al-Mu'minun. Dan firman-Nya lagi, illal musallin alladzina hum ala salatihim daimun. Kecuali orang-orang yang bersembahyang, yang berkekalan memelihara sembahyang mereka. Ayat 22-23 surah Al-Ma'arij. Orang-orang yang berperangai keluh kesah dan besar gelisah apabila ditimpa sesuatu musibah atau kecelakaan, dan orang-orang yang apabila mendapat kebajikan mereka enggan berbuat kebaikan, adalah terkeluar daripada orang yang berkekalan memeliharakannya. Sedangkan Allah berfirman bahawa orang yang benar-benar sembahyang itu ialah mereka yang tidak merasa keluh kesah dan terkejut apabila ditimpa kesusahan, dan tidak memegang kebaikan yang datang untuk kepentingan dirinya. Sebaliknya, dibelanjakan kerana mencari keredaan Allah. Dan ini nak cerita yang tiba-tiba main illal musallin dalam ayat tu. Pasal ayat sebelum tu nak cerita
Ada orang yang perangai dia jenis keluh kesah, gelisah, gundah gulana bila dia menemui satu-satu musibah. Dia kena musibah, hati dia macam-macam. Lepas tu kalau dia dapat nikmat, dia ada rezeki lebih, dia jenis bakhil, tak bagi kat orang. Sedekah benda, kongsi dengan orang benda, dulu segar-segar. Illal musallin, kecuali orang-orang yang sembahyang. Sembahyang macam mana? Alladzina hum ala salatihim da'imun, orang yang kekal menunaikan sembahyang, perangai dia tak jadi macam tu. Nah, perangai dia tidak keluh kesah, perangai dia tidak gundah gulana, perangai dia tidak rasa kecewa yang amat sangat bila berlaku musibah atau sebarang masalah pada dia. Dan perangai dia tidak bakhil, tidak kedekut, tidaklah memegang harta dia untuk diri dia semata-mata. Kalau ada nikmat, ada kemudahan, ada kebaikan, ada kebajikan yang akan dibagi kepada orang. Itu sifat orang yang sepatutnya kalau dia sembahyang. Lagipun sembahyang yang sebenar itu dapat mencegah seseorang daripada perbuatan keji dan munkar, seperti firman Allah, wa aqimis salat innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wa la dzikrullahi akbar, dan tetapkanlah dalam mengerjakan sembahyang, sesungguhnya sembahyang itu akan menghalangi perbuatan keji dan salah, dan sesungguhnya mengingat Allah itu, yakni dengan bersembahyang, amat besar manfaatnya. Suratul Ankabut ayat 45. Maka orang yang mengerjakan sembahyang sebagaimana yang disuruh oleh Allah dan Rasulnya, sembahyang tersebut akan menghalangnya daripada melakukan pekerjaan yang jahat. Jadi ini dalil kata sembahyang itu adalah benteng kepada kita dan sempadan daripada seseorang itu melakukan kejahatan. Orang tanya pula, oi ustaz banyak sembahyang jahat buat apa? Sebab tu musannaf kita ni dia sebut lagipun sembahyang yang sebenar. Sembahyang yang sebenar, sembahyang yang kita tunaikan itu bila masa dia boleh jadi benteng kita, bila masa dia boleh jadi pelindung kita daripada melakukan munkar. Iaitulah sembahyang yang sahih, sembahyang yang betul, sembahyang yang khusyuk, sembahyang yang ada nilai di sisi Allah, sembahyang yang dibuat itu dari segi rukunnya sempurna. Rukun sembahyang ni secara qaulinya betul, secara fi'linya betul, secara qalbinya betul. Hatinya semasa niat tu memang niat sembahyang tu sah. Dia tahu qasad ta'arab ta'yin, semasa dia melafazkan niat ataupun semasa dia berniat. Lepas tu semasa ia melafazkan rukun-rukun qauli, rukun-rukun yang perlu diucapkan secara lafaz. Apa dia? Bacaan Fatihah nombor satu. Hari tu Ustaz keliru cerita kan. Bacaan Fatihah yang kita buat itu hendaklah betul sahih. Makhraj huruf yang kita keluar hendaklah betul dan sahih daripada tempatnya. Kalau Fatihah yang kita lafazkan itu kurang satu huruf kan? Bismillahirrahmanirrahim, ba kita ada depan ni tak keluar. Bismillahirrahmanirrahim, hilang ba, hilang satu huruf. Di dalam mazhab Syafi'i, Bismillahirrahmanirrahim adalah satu ayat daripada Al-Fatihah. Ikut mazhab Syafi'i, tolak, tak sah. Jadi kena hurai, kena sebut bagi habis dan tidak ada ditambah. Itu Ustaz sebut ditambah belakang. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Itu adalah nun mati di belakang kan. Kalau Alhamdulillahi Rabbil Alamin habis, mau gaya nak bunyi dia berhenti. Alhamdulillah min, ada nun di belakang
Tapi min dua rakaat tu mana ada satu huruf ditambah, cancel. Bukan kalau tambah tu bagus. Dia mesti betul 100%. Itu rukun qauliyah, baca Fatihahnya. Betul tu lah juga baca tahiyat. Itu juga adalah rukun qauli, selawat atas Nabi. Lepas tu rukun fi'li. Rukun fi'li perlakuan kita semasa solat kena betul. Jadi barulah itu sah salat kita dari segi syarak, dari segi fiqh. Nilai di sisi Allah adalah khusyuk kita. Khusyuk ni makna kita sembahyang tu duduk di situ macam mana yang disebut oleh Nabi, an ta'budallah ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Bahawa kamu menyembah Allah seolah-olah Allah melihat kamu. Masa tu Allah Ta'ala nak tengok dulu sembahyang macam mana. Fa in lam takun tarahu, kalaupun kamu ni tak pernah nampak Allah, tidak melihat Allah, fa innahu yaraka, memang Allah Ta'ala sedang melihat kamu menunaikan solat. Jadi daripada takbiratul ihram sampailah kita bagi salam tu, selain daripada fiqhnya betul, hati kita pada masa itu khusyuk kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Hati kita pada masa itu taklah pergi jalan pasal alam. Tapi yang putra tak rancang pun tak rancang ni tak. Kadang-kadang ni cerita besar saya ni cerita kita ingat kan. Ibat Maryam ni dan 5 minit lagi kan. Dia beli seorang apa dia rancang plan hidup dia tu dalam Maryam. Janganlah. Jadi kita tarik balik hati kita supaya khusyuk kepada Allah Ta'ala kena tengok. Kan? Jadi bukan senang benda ni dan dia memerlukan latihan. Bukan sekali, dia kena latih tubi. Bukan dekat anak kita, anak biasa, dia kena latih tubi. Hal solat secara khusyuk ni juga perlu kita bentuk orang Kedah kata pedor. Pedor sungguh-sungguh. Kalau mau mana 5 minit, 10 minit je. Daripada tu makan apa pun. Masa solat macam itulah keadaannya. Dan yang membantu kita untuk khusyuk ini adalah ketenangan hati kita, sebelum daripada kita sembahyang. Masa bila? Masa sembahyang. Masa sembahyang tu hati kita dah mula khusyuk. Hati kita ni kau ambil sembahyang sambil sembang, dah tak masuk kaki. Sembang, kita sedang berbeza dan nak lari. Lepas tu nak pergi sembahyang lari pula, omat awal lari buat main. Masa lari tu hati kita dah tak tenang, kita nafas naik turun dah tak tenang. Kita masuk dalam sembahyang dalam keadaan yang macam tu, tenang. Itu faktor-faktor yang boleh membantu kita untuk khusyuk dalam sembahyang. Dan kita kena carilah. Kita cakap senang cakap sembahyang tak khusyuk, ataupun kena khusyuk sembahyang, aku khusyuk dah. Tak tahu sembahyang khusyuk, tak tahu. Tapi kita Allah Ta'ala saja yang mengukur kadar tersebut. Dan tuan-tuan kena usaha, kena berdoa, kena buat berkali-kali, bukan sekali, bukan 2 kali. Bukan sekadar masa duduk di sini, bahkan semasa kita menunaikan solat sunat di rumah. Satulah kita gunakan peluang untuk hadirkan diri semasa solat. Khusyuk ni mana ya? Kita hadirkan hati kita semasa solat. Hati kita sama dengan bacaan yang keluar dalam mulut kita. Okay. Kita Allahu Akbar dan Bismillahirrahmanirrahim. Hati kita tu dah tahu bahawa dengan nama Allah Tuhan yang Maha Pemurah dan yang ikut. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam. Kita ikut sampailah kita selawat. Masa itulah barulah kita hati kita hadir bercakap dengan Allah. Sebab tu dalam hadis yang lain Nabi sebut as-salatu mi'rajul mu'min. Salat itu ialah mi'raj orang mukmin. Isra' mi'raj.
Isra perjalanan daripada Masjid Haram ke Baitul Maqdis, Masjidil Aqsa. Itu perjalanan pada waktu malam. Mi'raj, Nabi naik ke langit menjumpa Allah, itu Mi'raj. Jadi Nabi sebut untuk connect dengan Allah secara langsung adalah solat. Jadi masa tu janganlah kita bercakap benda yang kita tak fikir. Hanya jadilah macam bumung. Allah tu boleh cakap. Saya ada download bola Facebook tu. Burung nuri. La wala wala. Boleh baca Fatihah, kan? Ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Sampai habis. Bukan dekat Fatihah. Qul a'udzu birabbin nas, qul huwallah, qul a'udzu birabbil falaq. Sampai habis. Kita orang kalau macam tu juga lebih kurang macam nuri je lah. Cakap makna tak tahu, kan? Sama juga kita hari-hari kita bercakap dengan Allah. Adakah cakap kita itu daripada hati kita kepada Allah, berbisik dengannya, kan? Dalam solat kita tu selain daripada puji-pujian, dia ada doa, ada permintaan, ada hajat yang kita nyatakan kepada Allah. Contohnya ada juga kenyataan pengakuan daripada kita. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Akan engkau kami sembah, akan engkau kami minta tolong. Betul-betulkah kita menzahirkan benda itu daripada hati kita? Tak apa baca betul. Aku minta tolong tapi kalau cakap dengan orang, kalau tak keluar daripada hati, tak lekat di hati. Dan di dalam tu juga kita ada doa supaya Allah Ta'ala bagi selawat, maghfirah, rahmat kepada Nabi. Kita minta daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi itu mungkinlah ada satu masa nanti kita belajar. Kalau ada kaedah-kaedah, cara-cara macam mana nak memudahkan kita khusyuk dalam solat. Jadi solat yang jenis ada nilai macam itulah yang akan menegah kita daripada fahsya dan munkar. Semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala bagi kepada kita solat yang sempurna, solat yang terpelihara, solat yang khusyuk, solat yang Allah Ta'ala terima di sisinya sebagai solat yang ada nilai. Dekat itulah malam ni insya-Allah kita tak masuk lagi dalam bab solat ni, mukadimah daripada musannif untuk kita sedar betapa tinggi nilai solat bagi orang-orang Muslim dan orang-orang yang beriman. Jadi lepas ni insya-Allah bersama cara bersembahyang. Oh soalan sikit-sikit boleh saya akan ingat. Soalan 5 minit lagi. Alhamdulillah. Tak ada soalan. Yang faham mau. Yang penting buat je lah. Faham reti benda ni daripada dulu ni, daripada kecil. Semua reti lah, semua tahu lah. Buat macam mana, ini kita usaha lah. Semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala bagi kekuatan kepada kita menjadi orang-orang yang mahu mendengar kepada perkataan-perkataan yang baik dan beramal dengannya. Itu antara sifat-sifat orang mukmin, alladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisa'iril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat, wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nastawdi'uka ma 'allamtana farduhu ilayna 'inda hajatina ilayk. Allahumma inna nastawdi'uka ma 'allamtana farduhu ilayna 'inda hajatina ilayk. Allahumma inna nastawdi'uka ma 'allamtana farduhu ilayna 'inda hajatina ilayk. اللهم انفعنا ما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. اللهم انفعنا ما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. اللهم انفعنا ما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. ربنا آتنا
آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين.